wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kebanyakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita sama-sama dapat hadir petang ini untuk kita sama-sama mengadakan usrah kita untuk bulan Julai ini. InsyaAllah kita akan sambung kitab sirah kita iaitu Fiqh Harakah. Iaitu kita dah tengok tentang tajuk, di bawah tajuk bermulanya dakwah di muka surat 74. Jadi siapa ada kitab buku Fiqh Al-Harakah jilid 1 boleh rujuk di muka surat 74 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam usrah kita yang lalu, maknanya kita telah pun melihat bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun memulakan dakwahnya, iaitu apabila turunnya ayat surah ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Jadi perintah untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah itu secara terang-terangan ya. Jadi di dalam dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara yang ditekankan ataupun antara perkara yang ditekankan di dalam dakwah baginda ialah perkara-perkara dasar ataupun perkara-perkara asas kepada akidah dan juga ibadah ataupun amalan dalam kehidupan seharian ya. Jadi kita dah tengok beberapa perkara yang secara terperinci, perkara yang disampaikan ataupun perkara-perkara dasar yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita dah tengok dahulu tentang maknanya setiap para nabi, para rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya, maknanya mereka ini mengajak kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Maknanya meletakkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat pergantungan uluhiyah, ubudiyah, uluhiyahnya, rububiyahnya diletakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tengok hari ni insya-Allah kita sambung yang kedua di muka surat 74 perenggan yang bawah itu, yang mana di antara dasar yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan dakwah baginda ialah mengkhabarkan adanya akhirat. Mengkhabarkan adanya hari akhirat. Iaitu perkara yang mesti berlaku. Maknanya hari akhirat ini adalah hari maknanya yang dikatakan sebagai hari yang terakhir. Maknanya hari yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala bila waktunya. Kata yaumul akhirah, yaumus saah. Bila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata as-saah, maka Rasulullah menjawab, apakah persediaan yang telah pun kamu lakukan untuk berhadapan dengan hari kiamat. Sebab apa? Sebab hari kiamat ini adalah satu hari yang tidak diketahui bilakah tarikhnya, kan? Maknanya tarikh berlaku kiamat sekian-sekian hari bulan, tak ada. Semuanya itu di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dalam Luh Mahfuz. Maknanya yang tahu bila berlakunya kiamat itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara intipati ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah apa? Percaya ataupun meyakini adanya hari akhirat. Kan? Pasti akhirat itu pasti akan berlaku ya. Di mana pada hari akhirat ini manusia semua akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dihisab, akan ditimbang dan akan dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dengan sifat Maha Penyayang, Pengampun dan Maha mengetahui Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang layak. Jadi bila tibanya hari akhirat ni, hari yaumul mahsyar, kita akan dihimpunkan pada hari kita dihimpunkan
Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili semua hamba-hambanya, semua manusia ini, semua makhluknya yang berada di atas muka bumi yang ditaklifkan untuk kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya akan apa? Ditanya, semuanya akan dihisab, semuanya akan ditimbang dan akan dijatuhkan hukuman yang selayaknya, yang setimpal dengan kata seadil-adilnya. Jadi kalau hari ini kat dunia kita ada mahkamah dunia, kan? Mahkamah dunia tak sama dengan mahkamah Allah Subhanahu Wa Taala. Mahkamah Allah tak ada suapan, tak ada rasuah, kan? Tak ada peguam bela, tak ada pendakwa rakyat. Mahkamah Allah kita sendiri yang akan menjadi peguam bela. Kata amalan-amalan yang kita lakukan itulah yang akan menjadi saksi di atas apa yang kita laksanakan semasa di atas muka bumi. Jadi pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala ini di hari akhirat ni adalah seadil-adilnya. Dengan sifat kasih sayang Allah, dengan sifat rahman Allah, dengan sifat pengampun Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan jatuhkan hukuman ke atas setiap makhluknya setimpal. Maknanya tak ada berat sebelah. Maknanya kalau dia layak menjadi ahli syurga, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebab tu ahli syurga ni ada yang maknanya masuk syurga bighairi hisab, kan? Maknanya Allah masukkan dia ke dalam syurga tanpa hisab. Ada yang Allah hisab satu persatu, hitung amalan yang dia lakukan satu persatu, kan? Jadi itu di antara keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui siapakah yang layak untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan siapakah yang layak untuk apa? Masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa'iyyazubillah, ya. Di dalam surah Al-Zalzalah ayat 1 hingga 8, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Apabila yang bermaksud apabila bumi digoncangkan dengan goncangannya yang dahsyat. Apabila hari kiamat ni akan berlakunya goncangan bumi, kan? Dan bumi telah mengeluarkan beban-beban beratnya. Kan bumi ni selama ni duk tanggung beban berat, maknanya daripada Nabi Allah Adam AS semenjak awal manusia tu dihidupkan sehinggalah akhir zaman. Maknanya bumi ni kandung kata satu bebanan yang sangat berat. Dan manusia bertanya mengapa bumi jadi begini. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Kan jadi manusia ni tanya, kenapa kan bila berlakunya hari akhirat ni masing-masing terpinga-pinga, kan, bertanya kenapa. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, maka pada hari itu maka bumi akan menceritakan beritanya, akan menyatakan hari ini adalah hari akan dihimpunkan segala manusia, kan. Bi anna rabbaka awhalaha, kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan kepadanya. Maknanya Allah dah perintahkan bumi supaya apa? Muntahkan segala isi perut mereka. Sebab inilah dinamakan yaumul akhirah. Pada hari itu yauma idzin yasdurun nas wa ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar daripada kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Maknanya manusia ni akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan macam mana dia mati, kan. Maknanya kalau dia mati tu dalam keadaan apa? Dalam keadaan maknanya dia buat maksiat, maka dia dibangkit pun begitu juga, kan. Mengikut amalan yang mereka lakukan semasa di atas muka bumi, kan. Maka diperlihatkan kepada mereka amalan-amalan mereka. Maka Allah kata, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan kebaikan walaupun sebesar sebutir zarah sekalipun nescaya ia akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau sebesar zarah sekalipun ia akan melihatnya.
Jadi di sini ayat ini menjelaskan kepada kita tentang apa, dua bentuk, yang pertama namakan tabsyir. Tabsyir kepada siapa? Tabsyir kepada orang yang beriman. Berita gembira kepada orang yang beriman, iaitu orang yang beriman ini apabila dia melakukan amal soleh, melakukan kebajikan, walaupun kebajikan itu sebesar zarah. Maknanya nilai yang dia sangat kecil. Tetapi pada hari itu, walaupun kebaikan yang kita lakukan sebesar zarah sangat besar, maknanya pada diri kita pada apa? Pada hari akhirat. Maknanya tabsyir ni berita gembira kepada orang yang beriman supaya kita melaksanakan amal soleh, walaupun amal soleh kita itu orang kata amal yang paling kecil. Kan contohnya kita kata membuang duri di jalan. Kita nampak itulah kata kerja kecil je kan. Buang batu, buang kayu, kita nampak batu ataupun kayu besar ada di tengah jalan, kita ambil, kita buang supaya kenderaan yang lalu tidak maknanya terhalang dengan batu ataupun kayu tersebut. Kita nampak apa, paku, kita ambil paku tersebut, kita buang ke tepi supaya selamat, kata tayar motor, tayar kereta, tayar basikal orang daripada terkena paku menyebabkan tayar mereka bocor. Walaupun kita nampak itu merupakan satu amalan yang sangat kecil. Kan? Satu amalan yang sangat kecil. Tetapi kalau kita buat perkara-perkara tersebut kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu akan dikira sebagai amal soleh, kan? Dan yang kedua, ayat ini memberi tanzir ataupun inzar kepada apa? Orang-orang yang musyrik. Orang-orang kafir, kan? Memberi inzar juga kepada kita orang beriman bahawa kalau kita buat, orang kata misqala zarrah, kita buat kejahatan walaupun sebesar zarrah, nescaya Allah akan apa? Allah akan perlihatkan. Maknanya Allah akan beri balasan ke atas perbuatan kita. Walaupun kejahatan yang kita buat itu, kita kata kecil je kita buat kejahatan tersebut. Tapi di sisi Allah tetap dikira sebagai kejahatan, kan? Sebab tu kita kena mengingatkan diri kita. Maknanya biarlah kita buat kebaikan, walaupun kebaikan itu sekecil-kecil kebaikan. Sebab kita tak tahu mana kebaikan yang akan dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kebaikan yang kecil itu dikira, dan kadang-kadang kebaikan yang besar itu tidak dikira di sisi Allah dengan sebab adanya di sana sum'ah, riak dan seumpamanya. Jadi kita kena ingat, kan, ini bukan apa peluang yang Allah berikan kepada kita orang yang beriman, dan inilah di antara intipati dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga di dalam ayat ni menjelaskan kepada kita apa? Keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya mahkamah Allah adalah mahkamah yang paling sempurna, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menjalankan pengadilan dia tanpa ada apa? Tanpa ada pilih bulu. Tanpa dia tengok pangkat, orang ni masa dekat dunia dia Datuk Seri, orang ni masa kat dunia dia PM, orang ni masa kat dunia dia jadi apa, yang di-Pertuan Agong. Tak. Allah tak tengok semua kedudukan pangkat tersebut, tetapi Allah akan tengok apa? Apakah amalan yang mereka buat itu menepati syariat Allah Subhanahu Wa Taala, menepati ataupun mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita kena jelas apakah intipati dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepercayaan kepada hari akhirat itu adalah di antara rukun iman yang akan menjadikan seseorang itu mengetahui di mana tempat tujunya di dalam perjalanan hidup ini bagi ia memilih kenderaan yang selamat dan bekalan yang secukupnya. Jadi maknanya bila kita seorang tu maknanya percaya kepada apa? Hari akhirat. Percaya kepada akan adanya hari perhitungan. Yaumul hisab, yaumul qiyamah, kan? Akan menjadikan kita apa? Menjadikan kita ni faham, tahu ke mana hala tuju kehidupan kita. Kadang-kadang orang tak tahu, kan, apa matlamat dia dijadikan, daripada mana, untuk apa, mana akhir penghidupan macam mana. Bila dia tak ada, orang kata, pedoman dalam kehidupannya, maka dia rasa apa? Dia hidup di atas muka bumi ni sia-sia. Itu orang yang tak ada pedoman. Tapi kita, alhamdulillah, kita yakin dengan hari akhirat. Di sana ada pula kita
ada panduan daripada Allah dan juga Rasul, ada kitab, ada kitabullah, ada sunnah Rasulullah. Kita berpegang dengan dia, maka kita tahu apa hala tuju kita dalam kehidupan. Kan? Jadi alhamdulillah kita ni Allah pilih untuk jadi satu jamaah, kan? Satu jamaah Islam. Kita maknanya kita niatkan, maknanya betulkan niat kita untuk kita bersama-sama dengan Islam. Kalah dan menang kita tetap bersama Islam. Sebab Allah bukan nak tengok dari sudut menang atau kalah, tetapi Allah nak tengok dari sudut sejauh mana usaha kita untuk apa? Untuk kita mendaulatkan Islam. Sejauh mana usaha kita untuk memartabatkan Islam di atas muka bumi, kan. Jadi dengan sebab tu bila kita tahu, yakin dengan hari akhirat, maka di situ kita tahu hala tuju kita, dan kita pilih, makna kita pilihan kita. Apa pilihan kita dalam kehidupan kita, dan kita boleh pilih dan kita boleh menyediakan bekalan untuk kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita menuju darul akhirah. Kan? Jadi dengan sebab itulah yang mendorong kita untuk apa? Untuk kita mencari bekalan-bekalan yang berkekalan. Walaupun kita tiada di atas muka bumi ni, kita meninggalkan dunia ini, tetapi kita ada bekalan-bekalan kita ada pelaburan-pelaburan kita, untuk mana sebagai pelaburan kita, investment kita, bila kita tak ada, pahalanya tetap mengalir, kan. Itu kita kena faham. Kemudian di antara perkara asas ataupun perkara pokok yang disampaikan dalam dakwah Rasul juga ialah apa? Tazkiyatun nafsi, maknanya membersihkan jiwa. Ya. Dengan beriltizam, menunaikan ibadah yang ditentukan oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya dengan taqwa. Cara dengan apa? Kita nak bersihkan jiwa kita ni dengan apa? Dengan kita sentiasa iltizam, istiqamah, kan. Maknanya kita beristiqamah, kita melazimi, kita sentiasa melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya dengan takwa kita, dengan kita rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151 hingga ayat 153. Jadi dalam kitab kita ni tak ada petikan surah, dia cuma memberikan makna bagi surah Al-An'am. Jadi boleh sahabat-sahabat nanti boleh rujuk ayat 151 hingga ayat 153 yang berbunyi, anda bacakan ayat Al-Quran, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu awladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Sadaqallahul Azim. Jadi boleh rujuk ayat 151 hingga ayat 153. Apa yang dia nak disampaikan di dalam surah Al-An'am ini ialah beberapa perkara yang mana ulama tafsir mereka mengatakan bahawa di dalam ayat 151 hingga ayat 153 ini terhimpun 10 wasiat yang disampaikan ataupun yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 10 perkara yang penting yang perlu kita perhatikan, yang menjadi asas kepada apa? Pembersihan jiwa kita, ya. Iaitu dia kata
yang bermaksud kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Katakanlah, marilah aku bacakan apa yang diharamkan ke atas kamu oleh Tuhan kamu. Jadi di dalam ayat ini 151 hingga ayat 153 ni ada 10 perkara. 10 perkara yang merangkumi perintah dan juga larangan. Iaitu yang pertama apa dia? Yang pertama disebutkan di dalam ayat ini ialah alla tusyriku billah. Alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku bihi syai'a, iaitu larangan supaya larangan daripada syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang nak berjaya, mestilah yang pertama tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengannya. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab syirik ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Seperti mana yang terkan dalam surah Luqman, disebut di dalam pesanan Luqmanul Hakim, di dalam surah Luqman, nyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman li banihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi kerana apa? Kerana syirik itu adalah suatu, orang kata, kezaliman ataupun dosa yang besar. Yang mana dosa syirik ini tidak akan Allah ampunkan melainkan ia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubatan nasuha. Dengan sebenar-benar taubat kepada Allah. Jadi yang pertama dilarang melakukan syirik ataupun menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah itu dialah Khalik. Dia yang menciptakan kita, maka tidak layak untuk kita menduakan ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita kata kita tak syirikkan Allah, kita tak sembah patung berhala dan sebagainya. Tapi kadang-kadang perbuatan kita, keyakinan kita kadang-kadang menyebabkan kita apa? Seolah-olah kita apa? Mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat bimbang dan kita perlu jauhi sama ada syirik khafi ataupun syirik yang jari, kan. Syirik jari kufurlah. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi seperti riak dan sebagainya, kan. Sifat-sifat yang mazmumah. Yang kedua ialah apa? Perintah untuk apa? Untuk berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapa. Yang pertama dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah diperintahkan untuk apa? Berbuat baik kepada dua ibu bapa, kan. Wabil walidaini ihsana. Al-ihsan ilal walidain. Maknanya hendaklah kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kenapa kita dituntut untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa? Kerana ibu bapa lah yang apa? Yang menjaga kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, kan. Dan orang yang durhaka kepada ibu bapa, uququl walidain, durhaka kepada dua ibu bapa termasuk di dalam minal kabair, termasuk di dalam dosa-dosa besar. Maknanya durhaka pada dua ibu bapa ni termasuk di dalam dosa-dosa besar, ya. Dan wabirruhuma, kan. Dan kita berbuat baik kepada kedua-duanya. Berbakti, ihsan, berbuat baik, min afdalil amal, adalah sebaik-baik amal. Dan sebab itu kita tengok zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana ada sahabat ke mana sampai perintah untuk berjihad. Para sahabat ni ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang boleh tak aku keluar berjihad? Maka Rasulullah tanya kepada dia, kamu ada siapa di rumah kamu? Maka sahabat kata, di rumah aku ada ibuku, kan. Maka Rasulullah kata, berbaktilah kepada kedua ibu bapamu. Kalau ada ibu bapa yang dah telah tua, yang telah uzur, maka berbakti kedua ibu bapa. Dan kedudukan, kata dari sudut kedudukan Islam itu, maknanya Islam letak ibu itu maknanya lebih daripada bapa, kan. Ketika mana sahabat tanya, kan, kepada siapakah aku nak berbakti?
Maka dijawab oleh Rasulullah, kepada ibumu. Sahabat tanya lagi, kepada siapa lagi selepas itu? Rasulullah jawab lagi, kepada ibumu. Untuk kali yang ketiga ditanya, Rasulullah menjawab perkara yang sama. Dan bila ditanya untuk kali yang keempat, barulah maknanya Rasulullah menjawab kepada bapamu. Nak menunjukkan apa? Martabat seorang ibu. Kan martabat seorang itu, seorang ibu tu Allah angkat martabat dia. Sebab tu kita sebagai ibu, maknanya kalau kita sebagai ibu kepada anak, ataupun kita anak kepada seorang ibu, maka kita kena apa? Memuliakan, kita kena berbuat baik, kita kena berbakti, kan? Masa hidup dia kita berbakti, kan? Saya selalu dengar kuliah Ustaz Farhan kata, berbakti ni termasuk apa? Kalau kita tanya satu hari tu, kata telefonlah ibu dan ayah kita, kan. Selagi ibu ayah kita ada tanya, walaupun sekadar kita nak bertanya khabar, kan. Kadang-kadang kita dah ada kemudahan, kan. Kadang-kadang kita tak sempat nak balik kampung, tak sempat nak ziarah. Kita ada apa? Kita ada kata menggunakan telefon. Telefon sekarang dah boleh buat video call, kan. Kita telefonlah ibu bapa kita, kan, tanya khabar. Walaupun kita tanya mak masak apa hari ni, itu dia termasuk apa? Kita berbakti, kan. Tanya mak apa khabar hari ni, mak sihat ke, kan. Jadi walaupun sekadar kita telefon untuk beberapa minit, itu dah termasuk dalam kita berbakti kepada ibu dan ayah kita. Apatah lagi kalau ibu dan ayah kita itu telah pun meningkat usia mereka, kan. Dan berbakti ini bukan setakat maknanya semasa dia hidup. Maknanya selepas dia meninggal ataupun setelah dia tiada juga, maknanya kita juga dituntut untuk berbakti kepada mereka. Caranya ialah dengan kita berdoa untuk ibu bapa kita yang telah tiada. Kemudian apa lagi? Kita beristighfar kepada kedua-duanya. Kemudian apa lagi? Kita maknanya sentiasa memanjatkan doa untuk mereka. Maknanya kita mohon apa? Keselamatan. Kita mohon apa? Keampunan kepada untuk dua ibu bapa kita. Maka itu termasuk di dalam berbakti. Kita berbuat baik dengan orang-orang yang baik dengan ibu dan ayah kita. Dan maknanya ibu dan ayah kita tak ada, tapi mungkin ada kawan-kawan dia. Kawan-kawan dia juga kita selalu hubungkan silaturahim. Maka itu termasuk di dalam berbakti kepada dua ibu bapa. Ya. Jadi itu di antara pesanan yang ketiga ataupun wasiat yang ketiga di dalam ayat ni. Yang keempat dinyatakan wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum. Yang keempat diharamkan apa? Wa'dul banat. Diharamkan membunuh anak-anak kerana takutkan kemiskinan. Kan? Zaman dahulu, zaman jahiliah, mereka ni kalau kata dapat tahu anak perempuan contohnya, kan, mereka tak nak terima sebab anak perempuan ini membawa nasib malang kepada keluarga mereka. Lalu mereka bunuh, kan. Zaman jahiliah, kan, seperti mana kita tengok Saidina Umar semasa zaman jahiliah dia pernah membunuh, mengkambus anak perempuan dia yang masih kecil, kan. Jadi maknanya bila Islam datang, maknanya Islam mengharamkan perkara-perkara tersebut. Dan ada di kalangan masyarakat ketika itu, maknanya mereka ini bunuh anak itu dengan sebab apa? Mereka takutkan kemiskinan. Mereka tak mampu untuk memberi makan kepada anak-anak mereka, kan. Kalau kita tengoklah, kan, orang miskin, orang susah, selalu kita tengok anak dia ramai, kan. Anak dia ramai. Tetapi maknanya anak ramai ini kata yang nak menjamin rezeki mereka siapa? Yang menjamin rezeki mereka ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah nyatakan di dalam ayat ini nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang beri rezeki kepada kamu dan kami juga beri rezeki kepada mereka, kan. Jadi jangan kita manusia hari ni mereka maknanya mereka bunuh janin tadi, sama ada mereka tahu baru dapat tahu mengandung dan sebagainya, mereka tak nak terima janin tersebut. Mereka kata susah lagi ataupun tidak bersedia untuk menerima kelahiran anak lagi, tak bersedia nak menjadi parent lagi, kan. Hari ni
anak-anak hari ni kan, tak bersedia lagi nak menjadi ibu dan ayah kan. Jadi maknanya kenapa nak kahwin kan? Kalau tak sedia jadi ibu ayah. Maknanya bila kita betul melangkah ke alam perkahwinan, maka sebenarnya itu adalah persediaan untuk kita apa? Untuk menyediakan diri kita untuk melahirkan zuriat yang sahihah kan, zuriat yang maknanya yang benar kan, dengan jalan yang betul kan. Jadi alasan-alasan kita hari ni dengan sebab kita tak bersedia tu adalah alasan yang apa? Alasan yang tak boleh diterima oleh ahli akal. Jadi maknanya diharamkan di dalam ayat ini, pesanan ini apa? Haram untuk membunuh anak dengan sebab apa? Takut kemiskinan. Dalam ayat yang lain disebutkan wala taqtulu auladakum min imlaq. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu dengan sebab kamu takutkan kemiskinan. Jadi kerana apa? Kerana setiap anak yang lahir itu telah pun ditentukan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada sedikit ataupun banyak. Kan? Tidak lebih, maknanya Allah tu akan beri setiap makhluk dia tadi. Hatta kita tengok burung yang keluar, kan? Burung yang keluar daripada pagi keluar untuk mencari makanan, yang memberi rezeki dia balik pulang petang tu ke sarang dia tadi dengan penuh perut dia kenyang. Siapa yang beri rezeki? Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ada apa? Kita ada akal. Kan? Maknanya kita ada kelebihan. Kan? Kita boleh berusaha. Kalau kita burung pun boleh berusaha ataupun makhluk yang lain. Semut juga berusaha kan. Kita tengok semut. Bagaimana semut kan. Ada sebutir gula. Ada sebutir apa? Sebutir nasi. Dia akan pakat ramai-ramai untuk bawa balik ke sarang dia. Itu nama usaha dia untuk apa? Mendapatkan rezeki. Yang rezeki itu yang Allah beri itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya itu disebut di dalam Al-Quran ya. Kemudian yang keempat ialah disebut itu selepas itu apa? Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Yang keempat ialah apa? Diharamkan melakukan al-fawahish ya. Jangan sekali-kali kamu menghampiri al-fawahish. Al-fahisha. Fawahish ni pada fahisha itu perbuatan yang keji. Maknanya jangan sekali-kali kamu melakukan perbuatan yang keji yang menyebabkan maknanya kamu mendapat dosa besar kan. Apa yang masukkan dalam perbuatan yang keji? Termasuk di dalam perbuatan yang keji al-fawahish ini ialah apa? Disebut di dalam apa? Di dalam tafsir bahawa al-fawahish, di antara fawahish ini ialah apa? Perbuatan kaum Nabi Lut, iaitu homoseksual. Itu fawahish, termasuk fawahish kan. Homoseksuals, lesbian, itu termasuk dalam fawahish. Apa lagi termasuk dalam fawahish? Iaitu termasuk dalam dosa besar. Dosa besar ni biasa dia punya hukum dari segi hukum ialah apa? Kalau kita tengok dalam homoseksual ni, kalau orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka kedua-duanya akan dijatuhkan hukuman bunuh. Maknanya satu hukuman yang berat lah kan. Begitu juga kita tengok di antara yang termasuk dalam fawahish ni ialah apa? Iaitu perbuatan zina kan. La taqrabuz zina. Janganlah kamu menghampiri zina. Jadi zina itu juga termasuk di dalam fahisyah kan, di dalam dosa ataupun perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi yang keempat ini ialah larangan daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji ya. Yang kelima ialah apa? Yang kelima disebut wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Yang kelima ialah apa? Janganlah sekali-kali kamu membunuh. Kan dia tengok dalam ni kata janganlah kamu membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membunuhnya melainkan dengan sebab yang benar. Kan maknanya kita tak boleh kata senang sewenang-wenangnya untuk kita apa? Untuk kita nak sembelih orang. Kan hari ni musim korban kan, kita sembelih lembu.
lembu jadi korban kan. Jadi sebagai satu manasik kan, maknanya satu ibadah kan, tuntutan. Kita melakukan korban itu sebagai satu tuntutan, kita mengikut sunnah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kan, maknanya ketika mana Allah perintahkan dia untuk menyembelih anak dia Nabi Allah Ismail. Jadi maknanya itu kata ibadah ataupun yang berbentuk taqarrub kan. Tetapi di sana ada larangan, iaitu dilarang untuk kita membunuh jiwa-jiwa yang bukan sebenar. Maknanya tak boleh di sini nak menyatakan bahawa kita tidak boleh dengan sewenang-wenangnya untuk kita apa? Untuk kita membunuh nyawa manusia. Untuk kita nak mencabut nyawa manusia kan. Kecuali dia kata ada asbab yang dibenarkan oleh syarak kan. Di antara asbabnya apa? An-nafsu bin nafsi, maknanya orang yang membunuh keluarga kita, kita balas balik bunuh, itu boleh kan, maknanya halal darah dia kan. Maknanya contoh seorang tu membunuh ahli keluarga kita, maka kalau kita nak qisas, maka kita orang yang membunuh saudara kita tadi boleh jatuhkan hukuman bunuh. Ataupun asbab maknanya hukum bunuh ni apa? Di antara yang halal bagi darah seorang muslim tu apa? At-tariku lidinihi, al-mufariqu anil jamaah kan. Maknanya orang yang keluar daripada agama, iaitu orang yang murtad. Orang yang murtad ini maknanya kita kena ajak dia bertaubat, dan sekiranya dia tidak mahu bertaubat, maka hukumnya adalah dijatuhkan hukuman bunuh. Yang ini dinamakan halal. Darah orang Islam halal maknanya haram kecuali pada perkara-perkara yang ditentukan oleh syariat kan. Maknanya kalau dia keluar daripada agama Islam, kita ajak dia kembali kepada Islam, dia tak nak, maka dia tergolong dalam golongan murtadin, golongan yang keluar daripada agama. Itu di antara contoh yang boleh ataupun yang halal darah orang Islam ya. Okey, yang seterusnya ialah apa? Al-muhafazah 'alal yatim ya, wala taqrabu malal yatim. Janganlah kamu maknanya menghampiri harta anak-anak yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu mendekati harta anak-anak yatim melainkan dengan cara yang lebih baik sehingga sampai ia ke peringkat umur yang matang ya. Jadi di sini dituntut ataupun diperintah untuk menjaga harta anak-anak yatim. Maknanya tidak boleh sewenang-wenangnya untuk kita makan daripada harta anak-anak yatim. Kalau kita sebagai wali ataupun penjaga kepada harta anak yatim, maka diperintahkan untuk kita apa? Untuk kita menjaga ataupun tidak boleh mengambil harta anak yatim tadi melainkan dengan kadar yang telah pun ditentukan. Kalau sekiranya dia susah kan, maknanya yang menjaga tu susah, maka dia anak yatim tadi ada harta, maka dia boleh ambil harta daripada anak yatim itu sekadar yang dia perlukan sahaja. Kalau misalnya kata dia ghaniyan, dia orang yang kaya, maka dia tak perlu. Dia kata cukuplah, kata sekiranya harta yang dia ada tu untuk menampung anak yatim tadi, membesarkan dia, memelihara dia, kemudian menghantar dia untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Itu termasuk di dalam apa yang dia infakkan. Kan? Kalau sekiranya dia susah, maka dia boleh mengambil harta anak yatim itu sekiranya anak yatim itu kaya dengan kadar yang diperlukan sahaja. Jadi itu maknanya pesanan daripada Al-Quran ini. Dan di dalam ayat yang lain diperintahkan ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalal yatim amwalal yatama. Janganlah kamu mengambil, wahai orang beriman, janganlah kamu makan daripada harta anak yatim. Itu pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang seterusnya dan sempurnakanlah sukatan dan timbangan dengan adil. Maknanya di antara pesanan yang dinyatakan di dalam surah Al-An'am ini, maknanya pesanan supaya apa? Supaya kita menyempurnakan timbangan. Ifa disebut dalam bahasa Arab ifa'ul kail wal mizan bil qist. Maknanya kita menyempurnakan timbangan dan sukatan. Kan disebut di dalam apa? Surah Al-Mutaffifin kan. Wailul lil mutaffifin
allazina idza katalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum. Dan apabila dia kata wail bagi orang yang mutaffifin, orang yang menipu di dalam timbangan. Iaitu dia kata bila orang timbang dia, dia pergi kat orang, dia nak supaya orang lebihkan timbangan pada dia. Tetapi bila dia bertimbang untuk orang, dia mengurangkan kadar timbangan. Hari ini berlaku kan dalam masyarakat kita kan, tipu dalam timbangan, tipu dalam kata jual beli, dalam muamalah kita jual beli kita kan, tipu dari sudut kata, contoh kata buah kan, buah tu kita tengok depan cantik kan, bila kita nak beli dia bagi yang belakang kan, kita tak perasan kan, rupanya yang belakang itu tidak elok. Kan itu termasuk di dalam menipu di dalam muamalah kan. Jadi maknanya dalam Islam, Islam ajar supaya apa? Supaya kita menyempurnakan timbangan sama ada daripada pihak kita ataupun kita menerima timbangan daripada pihak yang lain kan. Itu satu tuntutan kan. Yang seterusnya yang ke-8, ni Sepan kata wa idza qultum fa'adilu walau kana dza qurba. Dan jangan kamu tadi harta anak yatim, kemudian janganlah kamu hendaklah sempurnakan timbangan. Kemudian dia kata hendaklah kamu berlaku adil walaupun mengenai kaum kerabatmu. Kan hendaklah kamu apabila kamu berkata hendaklah kamu berlaku adil. Ya. Al-adlu fil qawli awil hukmi kan, wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Maknanya Islam ajar prinsip, di antara prinsip di dalam Islam ini apa? Apabila kita memberi persaksian, memberi saksi, hendaklah kita memberi saksi dengan adil, dengan benar. Maknanya kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan persaksian palsu. Kan dalam ayat surah apa, surah Al-Maidah kan sebut ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Kamu wahai orang yang beriman, jadilah kamu kan, jadilah kamu orang yang menegakkan kebenaran. Kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Hendaklah kamu menjadi saksi dengan menjadi saksi yang adil. Yang ni berlakulah zaman kita hari ni. Kata di antara tanda akhir zaman ialah apabila orang memberikan apa persaksian palsu kan. Dia nak lepaskan orang, orang ni bayar sikit, maka lepaslah orang tu kan. Jadi dia kata aku bersaksi si fulan bin si fulan ni tak ada terima rasuah, tuan-tuan kan. Tak pernah terima rasuah, tak pernah kata aku tak pernah beri rasuah dan dia pun tak terima rasuah, maka dia menjadi saksi yang palsu. Sedangkan dia tahu bahawa si fulan bin si fulan ni banyak menerima kata rasuah daripada sekian-sekian orang dan sebagainya kan. Jadi maknanya dia menjadi saksi yang palsu. Jadi saksi yang palsu ni dilarang. Maknanya larangan di dalam Islam ataupun dalam prinsip Islam memberi ataupun menjadi saksi yang palsu ya. Yang ke-9 yang tekan di dalam ayat Al-Quran ini ialah apa? Al-wafa' bil ahdi, iaitu memenuhi janji Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia ayat dia? Iaitu dia kata wa aufu wa bi ahdillahi aufu. Kan? Dan dengan janji Allah hendaklah kamu penuhi janji, dengan janji Allah kamu penuhi. Yang demikian itu ia memerintahkan kamu agar kamu ingat. Zalikum wasaqum bihi la'allakum tadhakkarun. Ya, jadi yang ke-9 ialah kita dituntut untuk apa? Menepati. Ini suruhan untuk apa? Suruhan untuk memenuhi janji. Cara dia macam mana? Cara dia ialah dengan kita melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan segala larangannya kan. Kita berpegang dengan apa? Apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga Rasul ya. Dan yang ke-10 dalam ayat disimpulkan di dalam apa? Di dalam ayat yang ke-153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Maka yang terakhir ini, yang ke-10 ataupun wasiat yang ke-10 di dalam surah Al-An'am ini ialah apa? Supaya kita apa? Supaya kita ikut jalan
ikut jalan yang lurus. Kan? Ikut jalan yang lurus. Jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Sebab dia kata, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul. Kalau kata jalan yang lurus ni satu je. Tapi jalan yang kata yang selain pada jalan yang lurus ni banyak. Kan banyak jalan yang bingkang-bingkuk ni kan. Jadi Allah SWT ingatkan kepada kita supaya ikut jalan yang lurus. Jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan yang maknanya yang dilalui oleh para nabi, para rasul, para awliya dan para salihin, para siddiqin. Jadi maknanya jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ingatkan supaya apa? Jangan sekali-kali kamu tafarraqu. Jangan kamu mengikut jalan-jalan yang apa? Yang berpecah belah. Kan? Sebab tu dalam ayat Al-Quran yang sebut wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kan? Hendaklah kamu berpegang dengan tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berpegang dengan prinsip agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tafarraqu, dan jangan sekali kamu berpecah belah. Kan? Dalam ayat lain disebut wa ati'u Allah wa rasulah wala tanaza'u wa tadhhaba rihukum. Hendaklah kamu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, dan jangan sekali-kali kamu bermusuh-musuhan. Wala tanaza'u, pada perkara yang apa? Perkara-perkara yang bukan asas. Kan? Perkara-perkara furu'. Jangan sekali kita berpecah belah pada perkara-perkara furu'. Wa tadhhaba rihukum. Jadi bila kita berpecah belah pada perkara-perkara furu', maka dia akan apa? Menghilangkan kekuatan. Tadhhabari hukum ni hilangkan kata rih. Rih ni maksud apa? Angin. Kan? Maknanya dimaksud sini apa? Kekuatan. Kan? Bila kita berpecah belah, maka hilanglah kekuatan kita. Maka yang ambil kesempatan ialah apa? Musuh-musuh kita. Kan? Jadi itu di antara 10 pesanan yang menjadi prinsip di dalam asas. Kan? Yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan yang sentiasa maknanya mengambil prinsip memegang tali agama Allah Subhanahu wa ta'ala kan. Lepas tu kita tengok masa kita dalam apa AGM kita di MPG kan, kita punya perasmi kan, perasmi kita pun kita maknanya memberikan walak kita, ketaatan kita, kita buat kerja kita. Kan kita buat kerja kita. Kita jangan duk fikir-fikir yang bukan bidang kita. Jangan kita ambil tugas kita, orang lain. Kan? Tugas orang lain nak memikirkan penyatuan ummah apa semua kan. Jadi kita ni buat kerja, kita di bawah ni kita buat kerja. Buat kerja. Orang kata gini, kita buat kerja. Kan? Orang kata buat cula, kita buat cula. Orang kata buat apa? Buat kajian. Kita buat kajian kan. Kita pergi ziarah. Orang kata pergi ziarah, kita pergi ziarah kan. Jangan kita duk pening-pening kepala yang bukan urusan kita. Kan? Kita duk pening-pening kepala. Kenapalah kata pemimpin kita begini-gini, nak kena kata bersatulah kan. Nak kena ada muafakat lah. Nak kena ada muafakat, muafakat nasional, nak kena ada hubungan dengan apa, dengan UMNO, nak kena ada hubungan dengan dengan bersatu. Kita jangan pening sebab itu bukan kerja kita. Yang nak pening tu kerja orang atas. Kan? Jadi kerja kita ialah apa? Kita maknanya kuatkan ataupun kita kukuhkan, mengukuhkan apa? Saf kita. Kan? Saf kita, saf muslimat kita, saf muslimin kita. Kan? Sebab kita sebenarnya kena bersatu di antara satu sama lain. Kan? Supaya kita nak kuat, kita kena apa? Kita kena bersatu padu. Kan? Bersatu teguh, bercerai roboh. Kan? Jadi maknanya ada tempat-tempat yang perlu kita maknanya perlukan kepada apa kesatuan, maka kita diperintahkan untuk kita bergabung, maka kita bergabung. Kita dengan kita menyangkakan ataupun kita berhusnuzan bahawa semuanya itu akan membawa kebaikan kepada ummah. Jadi itu kita tengok beberapa contoh yang ataupun beberapa wasiat yang dirakamkan di dalam surah Al-An'am ini yang boleh menjadi panduan dalam kehidupan kita mudah-mudahan ya. Okey, sikit lagi.
Dengan itu terbentuklah individu yang tunduk kepada peraturan yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia sebagai sebahagian daripada alam yang mesti bergerak dan bertindak menurut tujuan yang sebenar. Jadi kalau kita perhatikan 10 perkara yang dinyatakan di dalam apa? Di dalam surah Al-An'am ayat 151 hingga ayat 153 ini, maknanya bila kita orang kata kita dapat terapkan kan bentuk diri kita menjadi individu-individu yang tunduk kepada peraturan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peraturan yang ada di dalam Al-Quran. Maka di situlah barulah akan lahir generasi ataupun individu yang bergerak kan yang mutaharrik. Maknanya kita ni yang bergerak, maknanya bukan jumud kan. Bukan duduk diam tunggu je kan. Kita bergerak untuk kita apa? Untuk kita memantapkan lagi atau jamaah kita kan. Jadi itu di antara perkara-perkara yang nak disampaikan pada petang ini. Mudah-mudahan kita dapat orang kata sedikit kata suntikan motivasi daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita apa? Untuk kita diri kita sendiri. Untuk kita menjadikan diri kita ini haraki. Untuk kita menjadikan diri kita ini bergerak ke arah apa? Ke arah nak mencapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sedikit sebanyak untuk petang ini. Kita berhenti di muka surat 76 daripada tajuk sirah. InsyaAllah kita akan sambung pada usrah yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli